Iza apabila najaitum, kamu hendak berbicara, berbisiklah, najwa kan, berbisik. Pada ayat ini, apabila kamu hendak berbicara secara khusus dengan Rasul, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu, maka dahulukanlah baina yaday najwaakum, sebelum kamu hendak berbicara secara khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sadaqatan, apa dia? Sedekah. Baik. Maka Allah perintahkan bagi orang yang beriman, kan, ketika itu siapa yang nak berjumpa dengan Nabi, maka kena sedekah dulu kepada fakir miskin. Ini sebab apa? Allah turunkan sebabnya nak meringankan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ramai sangat orang nak jumpa. Maka Allah syaratkan siapa yang nak berjumpa dengan Nabi, maka kena bagi sedekah dulu kepada fakir miskin. Tapi tidak ditentukan, had sedekah itu tidak ditentukan berapa. Tidak ditentukan berapa. Maka kena sedekah dulu sebelum berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Allah suruh buat perkara ini, apa yang terjadi? Maka orang-orang munafik tak adalah pergi jumpa Nabi lagi. Sebab apa? Orang munafik ni walaupun dia banyak duit, kan, mampu untuk bersedekah, tapi mereka rasa berat nak berinfak tu berat, sebab sayang dengan duit, dengan harta. Maka mereka tak adalah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kuranglah orang nak jumpa dengan Nabi, secara automatiknya kurang, kan. Dan siapa kalau pergi berjumpa Nabi kena bagi sedekah, maka orang sedekah dapat manfaat, orang fakir miskin dapat manfaat dengan sedekah, dia dapat jumpa Nabi, kan. Tapi bila syariatkan ni, maka siapa yang tak nak bersedekah tak bolehlah jumpa Nabi. Maka yang nak jumpa Nabi itulah orang yang bersungguh-sungguh dia nak berjumpa dengan Nabi. Dia sedekah lalu baru jumpa Nabi. Maka siapa yang nak jumpa tu mestilah dia seorang yang bersungguh-sungguh, dan memang ada perkara yang nak ditanya ataupun dibincangkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan jumpa saja-saja je untuk sembang kosong. Baik, apa pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini? Yang pertama ialah bantu orang lain. Yang pertama ialah bantu orang lain. Daripada bahagian mana dalam ayat ini, iaitu apa? Kita sedekah. Bila seorang itu bersedekah, dia membantu orang lain dengan harta dia. Yang kedua, orang berjumpa dengan Nabi, maka Nabi membantu orang lain dengan menjawab pertanyaan orang tersebut. Maka kalau sekarang ini adalah orang yang berilmu ataupun orang yang ada kekuasaan, authority. Bila orang jumpa dia, maka dia bantulah orang tersebut selesaikan masalah orang tersebut. Kalau orang berilmu, orang tanya soalan, maka jawablah soalan tersebut. Kalau orang yang ada kuasa, orang datang minta bantuan zakat, minta bantuan rumah, minta bantuan rumah banjir, minta bantuan anak belajar dan sebagainya, maka bantulah orang tersebut. Yang pertama ialah bantu orang lain. Yang kedua apa? Berkhidmat dengan ikhlas. Berkhidmat dengan ikhlas. Dalam ayat ini, Nabi SAW, orang nak jumpa Nabi, kan, sebelum turun ayat ni pun, para sahabat atau orang-orang pada zaman itu, pada masa itu di Madinah, pergi jumpa Nabi dah. Duk pergi jumpa Nabi. Tapi Nabi tak pernah menolak permintaan mereka untuk berjumpa. Walaupun Nabi tahu ni orang munafik, kan, dia orang datang ni tujuan dia apa. Tapi Nabi tetap meraihkan mereka. Nabi melayan mereka dengan ikhlas. Dan Nabi tak pernah minta apa benda pun ganjaran, bayaran daripada mereka. Maka untuk kita ialah apa sahaja role kita dalam kehidupan kita yang sekarang ini, maka berkhidmatlah dengan, hatta kalau kita ni AJK masjid ke, AJK sekolah ke, NGO ke dan sebagainya, berkhidmatlah dengan ikhlas. Jangan kita susahkan orang untuk berjumpa ataupun orang punya urusan. Dan jangan kalau orang nak berurusan itu kita minta bayaran itulah, bayaran inilah, kan. Kan kalau macam pergi urusan dengan Arab tu tahulah kan, Arab kan, nak minta sign satu je kalau nak pergi sana, kalau nak kena pergi pejabat sana, nak kena jumpa orang ni dulu, kalau nak kena jumpa orang dulu, kan patah balik pergi sana, kan patah pergi sana. Jadi urusan tu jadi susah. Maka berkhidmatlah dengan ikhlas.
dengan kita tak meminta ganjaran apa-apa bayaran daripada orang atas perkhidmatan kita. Dan yang kedua, jangan susahkan orang lain dalam urusan tersebut. Berkhidmatlah dengan ikhlas. Tetapi kalau dah memang bayaran itu memang perlu dikenakan, maka kenakanlah bayaran. Tapi contoh, kalau kita pergi kelas nak kena bayar, maka itu mungkin untuk bayar kos pengurusan. Kita nak pergi seminar, nak belajar tentang bisnes dan sebagainya, maka itu ada kos yang perlu kita bayar bagi kita nak dapatkan ilmu. Bukanlah orang tu tak ikhlas, tapi dia ada kos yang perlu dia ditanggung. Kemahiran dia itu adalah kemahiran yang dia dapat dengan dia pergi belajar ke sana ke sini, berjumpa, pengalaman dia dan sebagainya. Dan kena bayar, sebab kadang kalau tak bayar, tak menghargai kita, kadang pun dia free, kita take for granted. Dia kenalah bayar. Tapi bagi orang yang berkhidmat, berkhidmatlah dengan ikhlas. Kalau orang tu memang kita nampak kesungguhan dia nak belajar, contohnya, tapi tak mampu, maka bagilah dia masuk belajar walaupun tanpa bayaran. Kerana yang kita nak ialah dia belajar, bukan kita nakkan pada bayaran tersebut. Yang ketiga ialah jangan ambil kesempatan. Berkhidmat dengan ikhlas dan jangan ambil kesempatan. Dengan kita mengenakan bayaran, kena dari segi wang ringgit, ataupun kena bagi apa benda, hadiah dulu ke apa benda, hatta kalau kita menyusahkan dia dengan dia kena pergi sana dulu, sini dulu dan sebagainya, maka itu adalah satu perkara yang perlu kita awasi. Kita jangan mengambil kesempatan daripada kesusahan orang lain. Kerana sebahagian kita dah tahu orang tu macam susah, kita ambil kesempatan kan, kenakan charge dululah, bagi dia buat ni dululah, buat tu dululah dan sebagainya. Baik, yang keempat, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah bidang kita, syurga kita. Bidang kita, syurga kita. Baik, Allah telah menjadikan kita pada apa yang telah kita ada pada hari ini. Contoh, kita pada hari ini seorang guru. Kita hari ini adalah seorang bos, seorang pekerja biasa. Kan? Apa sahaja kita punya jawatan ataupun siapa kita pada hari ini, maka gunalah bidang kita itu untuk ia menjadi syurga kita. Untuk ia menjadi syurga kita. Contoh, orang yang kerja arkitek, kan? Adakah dia tak boleh nak menjadikan pekerjaan dia itu sebagai syurga dia? Boleh. Bahkan itu yang perlu dia lakukan. Kerana apa? Kerana rugilah dia kalau dia tidak menjadikan kerjanya itu sebagai, orang kata apa, ladang syurga dia, ladang akhirat dia, kan? Kerana dia banyak menghabiskan masa dia seharian, bahkan hidup dia, untuk bekerja sebagai arkitek itu, contohnya. So kalau 20 tahun, 30 tahun dia kerja sebagai seorang arkitek dan itu bukanlah ladang syurga dia, maka rugilah dia, kan? Kerana takkan dia hanya nak bergantung kepada dia punya solat, zakat dan puasanya sahaja. Sikitlah, maka kesianlah dia. Dan zalimlah Allah kalau Allah menjadikan yang kerja arkitek ni dia tak dapat pahala. Yang kerja dapat pahala ni siapa yang ngajar Quran, yang ngajar Islam, ngajar fiqah, itu yang dapat pahala. Kalau Allah hanya tetapkan itu, maka zalimlah Allah. Tetapi Allah tidak begitu. Allah nak kita jadikan setiap bidang kerja kita sebagai syurga kita, sebagai ladang akhirat kita. Maka seorang arkitek, contohnya, dia harus, bahkan wajib menjadikan pekerjaan dia itu sebagai ladang akhirat dia. Dengan cara, contoh, dia boleh bagi free consultation ataupun separuh daripada fee yang, yuran yang biasa, bayaran yang biasa dikenakan kepada orang lain untuk, contohnya, construction yang nak buat masjid, surau, ataupun rumah tahfiz, ataupun rumah pengajian dan sebagainya. Bahkan kalau dia bagi, kurangkan dia punya consultation fee dia pun, untuk orang yang hatta nak buat dia punya syarikat ke, rumah ke, dengan niat dia membantu, itu sumbangan dia kepada orang tersebut, infak dia kepada orang tersebut, maka dia mendapat pahala selagi mana bangunan tersebut ada. Dia sketchkan desain bangunan, digunakan, selagi bangunan tu ada, dia akan mendapat pahala kerana dia menyumbang dengan idea dia, walaupun dia tidak menyumbang dengan wang ringgit dia. Maka dia telah menjadikan pekerjaan dia sebagai ladang syurga dia, sebagai ladang akhirat dia.
Maka setiap daripada kita tahu bidang kita masing-masing dan jadikanlah bidang kita itu sebagai syurga kita. Yang mana Nabi SAW, apa yang Nabi buat? Nabi, orang bersedekah bukan kepada Nabi, bersedekah kepada fakir miskin. Maka Nabi dengan kedudukan dia sebagai orang yang ada kedudukan, orang yang selalu nak jumpa, kan, orang yang pemimpin, bagi arahan orang dengar, maka bersedekah dulu. Kalau nak jumpa, sedekah dulu. Bukan sedekah kat dia, tapi sedekah kepada fakir miskin. Maka setiap orang yang bersedekah kepada fakir miskin itu, orang yang bersedekah itu dapat pahala, dan Nabi pun mendapat pahala sebab sebabnya adalah Nabi. Orang tu tak bersedekah kalaulah dia tak nak jumpa Nabi, tapi dia bersedekah sebab dia nak jumpa Nabi. Maka dia bersedekah, dia dapat pahala. Nabi yang tak bersedekah hanya sebagai asbab sahaja pun mendapat pahala. Maka begitulah kita. Nabi menggunakan dia punya kedudukan dia, role dia semasa dia hidup sebagai ladang akhirat dia, sebagai syurga dia, untuk dia meraih pahala. Walaupun mungkin dia tak keluarkan apa-apa wang ringgit ataupun idea ataupun keringat, tapi dia mendapatkan ganjaran yang sama seperti mana orang yang bersedekah itu. Maka kita pun sama, rebutlah peluang kita. Apa dua bidang kita pada hari ini, jadikan dia sebagai ladang akhirat kita, sebagai syurga kita. Jangan jadikan dia sebagai hanya satu pekerjaan yang pagi balik petang. Pagi balik petang. Jangan. Dan jangan pula kalau kita nak tiba Allah bagi kita kesedaran untuk kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, maka kita pun terus, aku tak boleh kerja ni. Nak berubah, kena berubah. Maksudnya aku kena jadi ustaz, aku kena jadi ustazah, aku kena ajar ngaji, aku kena ajar orang ilmu agama dan sebagainya. Tak. Kalau dapat buat, itu Alhamdulillah. Tetapi perkara lain kita buat, jadikan bidang kita itu sebagai syurga kita. Kan? Jangan kita rasakan nak jadi baik, nak jadi dapat pahala berterusan, kena jadi ustaz dan ustazah, kena ajar mengaji. Tak.